Alhamdulillah sekarang ini ramai student-student yang sedang buat pembelajaran di rumah. Betul. Mendengarkan kita, nak tahu sebenarnya apa situasi yang berlaku. Bukan student je dekat Kul FM ni, malah ibu bapa mungkin sebelum ni tak perasan. Betul ke kurikulum anak-anak aku ni tak ada kepentingan dari segi pasaran permintaan sekarang? Okey, adakah masih relevan ya kurikulum pengajian di IPT tu, perlu ke diubah ya? Macam-macam persoalan sebenarnya. Dan tadi kita ada dengar juga suara daripada student kan, Ji, kan? Betul. Dan sekarang ini kita dapatkan yang membahagia Datuk Seri Dr. Muhammad Mustafa Ishak, Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Jabatan Pendidikan Tinggi dari Kementerian Pengajian Tinggi, di mana bersama dengan kita hari ini. Selamat pagi, Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Datuk? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Baik, Datuk Seri, saya ni umur 40. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi muda lagi. Alhamdulillah. Sebenarnya kita tertarik jugalah. Ketika zaman pendidikan kami lalui dahulu, kita dapati apa yang kita belajar itu dituntut ataupun dikehendaki oleh pasaran sekarang. Tapi bila ada persoalan begini, kurikulum wajar ditukar, tidak selaras dengan relevan, permintaan katanya. pasaran. Benar ke, Datuk Seri? Ya, saya harus sebutkan begini ya, perubahan yang berlaku di dunia luar, dalam industri, dalam persekitaran kita, dengan perubahan teknologi dan sebagainya berlaku sangat pentas, sangat cepat ya. Lebih lagi kalau kita lihat dalam era kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini ya, macam-macam perkara yang berlaku ya, yang mana kita lihat pekerjaan yang dulunya ada demand yang tinggi ya, dan ada peluang yang baik, hari ini dah tak ada langsung pun ada dan kemudian diambil alih oleh robot dan sebagainya. Betul. Jadi dengan sebab itu kita harus bersifat ataupun mengambil pendekatan responsif lah terhadap apa yang berlaku. Sebab itu di peringkat universiti sebenarnya kita sentiasa melihat perkembangan yang berlaku di luar sana dan membuat perubahan terutama sekali kurikulum. Amalan biasanya 5 tahun sekali memang kita akan review ataupun kaji semula, rombak kurikulum kita ya. Tapi sekarang ni kita telah minta pihak universiti ya, pihak dekan, fakulti apa semua ni supaya dia orang kaji balik 3 tahun pun patut kaji tengoklah ya. Dan kalau misalnya ada perubahan mendesak yang perlu dibuat menambahbaikan, segera mereka patut buat, kerana kita telah berikan segala kuasa ini ya, otonomi ini kepada pihak universiti. Jadi sebab itulah penglibatan pihak universiti dengan pihak industri kan, dengan mereka yang terlibat secara langsung dalam dunia pekerjaan pasaran kerja sangat penting lah. Betul. Sebab kita, semua ada peranan. Ya, seperti yang disebutkan tadi kan, kalau kita keluarkan satu produk yang kemudiannya pasaran tak boleh terima, maka itu kan merugikan kepada semua ya. Jadi sebab itu kita nak pastikan supaya kita buat job matching yang sebaik-baiknya supaya tidak ada apa kita panggil mismatch ini berlaku kan. Jadi memang kita sedar benda ini berlaku, tetapi kita terpaksa buat perubahan lah. Cuma kadang-kadang yang berlaku di luar tu terlalu cepat ya, perubahan di luar tu. Sedangkan dalam universiti ni kita perlukan masa nak kaji sana sini, bukan boleh buat perubahan begitu saja. Jadi itulah antara perkara. Sebab itu kita ambil satu pendekatan sekarang ni di mana kita bagi internship kepada pelajar yang mana latihan praktikum 6 bulan sebelum dia bergraduat kan. Kemudian kita bawa orang industri masuk mengajar sebagai CEO fakulti, sebagai fellow fakulti kan. Kemudian kita buat satu lagi program dipanggil To You To I, 2 tahun dekat universiti, 2 tahun dekat industri. To You To I. Alright. To You To I kan. Jadi maknanya dia orang ni tak payah tunggu dia nak keluar tamat belajar, tetapi 2 tahun dia belajar perkara basic teori apa semuanya. Kemudian 2 tahun lagi dia terus masuk dalam industri, dia terlibat dengan hands on, dengan praktikal, dengan penyeliaan dan juga kawalan serta pembimbingan pihak industri. Dan lepas tu dia boleh graduate. Maknanya Datuk Seri, pihak pengajian tinggi dah pandang dah ni, dah fikirkan masa depan anak-anak kita ni, dah siapkan jalan untuk mereka dah pun ya. Sudah, memang kita pun sedar perkara ini. Dan perkara ini memang ini Haji, kita kena buat berterusan. Tak boleh buat sekali berhenti kan. Di upgrade kan. Memang betul. Kita kena buat secara betul. Macam samalah dalam bidang komunikasi, teknologi komunikasi dan sebagainya. Perubahan yang berlaku dalam sosial media ini telah menyebabkan misalnya orang dah tak baca surat khabar lagi kan. Betul. Jadi semua orang pegang handphone dia boleh baca apa saja. Yes, kan? betul. Jadi ini antara
Misalnya contoh kalau kita mengajar bidang kewartawanan ataupun komunikasi kan, skill dah lain tentang social media ini, bagaimana Instagram, IG, Twitter juga merupakan medium komunikasi. Dulu tak ada pun dalam silabus sekarang ni. Maknanya kita kena kejar dia kan, Datuk Seri kan. Okey, sebentar lagi kami nak tanyakan pelbagai soalan lagi kepada Datuk Seri bersama dengan kami di Cool FM. Jadi untuk anda masih lagi kalau boleh nak hantarkan WhatsApp di 017-276-5656, kita bincangkan bersama dengan AJ dan juga Haiza. Buat anda yang mendengarkan AJ, Haiza dan juga Muaz setiap hari 24 jam sehari di Cool FM, pilihan pertama untuk isu semasa, kami bincangkan bersama dengan anda. Ini dia Cool Talk kita tentang relevankah kurikulum di IPT sekarang ini, dan kalau keluar tu adakah mengikut kehendak pasaran. Dan sekarang ini kita masih lagi bersama dengan yang bahagia Datuk Seri Dr. Muhammad Mustafa Ishak, Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Jabatan Pendidikan Tinggi dari Kementerian Pengajian Tinggi. Datuk Seri, ada persoalan juga untuk mengemaskini kurikulum dalam pendidikan di IPT. Itu mengambil masa yang lama ke, Datuk Seri? Memang dia perlukan sedikit masa lah. Kita tak boleh nak mengubah begitu sebab kita tetapkan syarat. Maknanya mereka kena buat kajian pasaran dulu kan. Dia kena buat market survey dulu, dapatkan pandangan pakar-pakar, pandangan industri kan. Kemudian dia kena rangka kurikulum baru itu dan melihat keberkesanan kurikulum itu kan, mesti ada outcome base lah. Maknanya satu kurikulum yang nak dibuat itu mesti ada hasilnya, iaitu jaminan hasil yang baik ya. Dan kemudian pihak industri boleh terima. Lepas tu proses tu kadang-kadang ambil masa sikit, antara 6 bulan hingga 1 tahun lah. Itu yang saya kata dia tak boleh nak buat secepat itu. Yalah, betul juga. Supaya kita pun nak buat perubahan ni, tak boleh kita buat perubahan berkali-kali sebab dia akan kacau pelajar-pelajar yang sedang belajar dan sebagainya. Nanti kan pelajar ni kurikulum dia lain, yang ni lain. Kemudian kita kena siapkan dengan bahan mengajarnya, bukunya, rujukannya. Jadi memang benda ni perlukan masa. Kadang-kadang terpaksa juga pensyarah yang terlibat itu kita nak bagi pendedahan kat dia, bagi latihan. Jadi memang perlukan sedikit masa. Dia melibatkan semua orang ni kan. Betul. Sebab saya terbayang, Datuk Seri, anak-anak saya yang bersekolah di sekolah rendah, sekolah menengah, mereka mendapat pendidikan yang baik daripada guru-guru yang mengajar. Terima kasih banyak-banyak kepada cikgu. Tapi bila kita fikir balik, maknanya cikgu ni pun kena pergi kursus tau untuk dia orang mahirkan apa yang dia orang nak ajar. Cikgu kena upgrade juga kan skill-skill dia orang ya, Datuk Seri. Betul. Dia tak boleh, misalnya kalau cikgu tadi kan, dia tak boleh apa yang dia belajar 20 tahun lepas dekat maktab perguruan ataupun di universiti, dia terus pakai benda yang sama sampai sekarang kan. Sama juga pensyarah-pensyarah yang dah melanjutkan pengajian master ke PhD ke, dia tak boleh pakai buku yang sama, nota yang sama, bahan yang sama selama bertahun-tahun. Malah kalau boleh setiap semester baru dia kena buat penambahbaikan. Itu dia. Jadi sebab itu kita sekarang ini telah minta supaya pensyarah kita dia pakai gunakan case study dia bawa orang industri masuk dalam kelas. The real feel jadi pelajar dapat lihat, kemudian pelajar sendiri didedahkan dengan kerja lapangan, melihat sendiri keadaan dia. Kita sebenarnya nak tekankan pendekatan yang bersifat hybrid sekarang ni lah. Tengok video, malah YouTube pun digunakan dengan banyak dalam pengajian sekarang ni kan. Betul lah. Betul. Untuk rujukan. Kalau tidak mereka baca textbook. Textbook tu ditulis mungkin 5-10 tahun dulu atau lebih lama kan. Sedangkan dalam tempoh 5 tahun 10 tahun textbook itu disiapkan, macam-macam dah dunia berubah kan. Betul. Zaman-zaman sekarang ni segala-galanya dijari sedap-sedap info terkini tu baru siap 5 minit yang lepas. Kan. Sebab kita tak mahu supaya misalnya pelajar ni ataupun para pensyarah ni terikat sangat dengan textbook. Sebab itu kita pendidikan di universiti ni kita minta dia terbuka. Maknanya dia boleh guna apa saja bahan, apa saja material untuk pengajaran dan sebagainya, dan kemudiannya asalkan pelajar mendapat up to date knowledge. Tapi kita tahulah kan, dalam tempoh 5 tahun mereka belajar, 4 tahun, 3 tahun mereka belajar, elok mereka habis belajar je, kat sana dah berlaku perubahan. Ya, betul lah Datuk Seri. Dia bergerak, dia takkan stop kan. InsyaAllah. Macam kita nak sepak bola dalam tiang gol yang sentiasa berubah-ubah kan. Jadi itu keadaannya lah. Tapi apapun apa yang kita harapkan, kita memberikan mereka
satu basic knowledge kan, pengetahuan asas yang cukup dan kemahiran-kemahiran sasiah yang lain, kemahiran komunikasi misalnya, keusahawanan dan sebagainya. Jadi semua ini akan membantu mereka lah nak berdepan dengan dunia pekerjaan. Dan kita tahu hari ini pun dunia pekerjaan berubah dan dia berkaitan dengan soal supply dan demand juga. Ya, Betul. Kalau kita tak ada demand pun, supply yang bagus pun tak ada orang nak beli juga. Betul kan? juga. Barang ada tapi tak ada permintaan Datuk Seri. Nak biar terbengkalai kat situ kan. Baik, terima kasih banyak Datuk Seri di atas perkongsian pada hari ini. Kita mengharapkan of course lakukan yang terbaik demi anak bangsa kita, demi masa depan negara kita, dan kita mengharapkan juga agar ada anak kita sabar menghadapi dugaan ini. Kalaulah keluar tak dapat pekerjaan, mungkin ada solution lain dah untuk kita berusaha lagi. Rasanya diri sendiri pun kena kena upgrade kan. Apa pun kita nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Seri Dr. Muhammad Mustafa Ishak, Ketua Pengarah Pengajian Tinggi yang sudi bersama dengan kami.